إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam hal keadaan kamu seorang muslim yang taat kepadanya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia ke atas kita, dapat kita hadir solat Jumaat dengan kita dalam hal keadaan kita sihatan wa afiah, sihat dan afiah. InsyaAllah ta'ala pada khutbah ini saya akan sentuh sikit tentang alamat kiamat, yang mana kita dah mengetahui bahawasanya dunia ini akan ada hari penghabisan dia. Mana kata ada hari akhir dia. Maka akhir dunia ini mengikut apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kita beriman dengan rukun iman yang ni, dan ialah akhirnya dengan al-yaumul akhir ataupun dengan kiamat. Maka kiamat ini adalah satu perkara yang wajib kita beriman, pasti kita kena beriman, kata ada berlakunya. Dan Nabi SAW beri kepada kita alamat, tanda-tanda nak berlaku kiamat saat ni. Sebelum nak berlaku kiamat saat ni tu ada alamat. Alamat ini ada hak berlaku dah semenjak daripada Nabi bangkit sampai ke hari ni tu, dah berpuluh-puluh dah hak berlaku. Dan ada hak tak berlaku lagi daripada alamat-alamat kecil yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadisnya. Dan juga 10 alamat daripada alamat kiamat kubra, hak besar, tidak berlaku lagi lah. Hak tu tak sampai lagi, kerana hak surah tu pun tak habis lagi. Yang jadi masalahnya, kebanyakan perkara berlaku, benda berlaku, satu perkara berlaku dalam umat Islam, berlaku di satu tempat, setengah orang mari kata, ni alamat kiamat dah ni. Yang ni hadis, ni dah ni. Bukan begitu. Bukan lagu tu. Kita nak jatuhkan satu perkara, nak jadi satu hukum ataupun betul dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, bukanlah mudah-mudah kita nak tunjuk atas perkara yang berlaku hak ni alamat dah. Seperti mana benda yang berlaku dengan saudara kita di Gaza hari ini. Adakah ia salah satu daripada alamat kiamat kubra? Alamat kiamat yang mana Allah Subhanahu taala akan hatta apabila jadi besarnya berlaku, akan timbulnya Imam Mahdi, lepas pada Imam Mahdinya timbulnya Dajjal, dan lepas pada Dajjal itu akan bangkitnya Nabi Isa alaihi salam. Semua itu kita nak letakkan satu perkara dalam satu hadis Nabi yang diceritakan. Kita kena tengok tartib hadis-hadis mari tentang alamat kiamat saat ni. Benar, Nabi SAW ayat kata sebelum pada berlakunya kiamat akan ada beberapa malhamah, beberapa peperangan di antara
manusia di atas permukaan bumi ini, terutamanya di antara muslim dengan kafir. Akan berlaku kiamat, akan berlaku peperangan sebelum berlaku pada kiamat hak besarnya. Dan alamat itu ada dah hak berlaku dan ada hak belum berlaku lagi. Seperti mana buka Konstantinia. Fathul Konstantinia dah berlaku pembukaannya di masa Muhammadul Fatih, Kerajaan Osmaniyah. Dah berlaku pembukaan ialah buka Istanbul. Istanbul masuk ke dalam Europe. Hak tu benda yang berlaku dah, yang mana Nabi SAW telah cerita. Tapi benda tu berlaku dengan siapa pun, dengan siapa? Dengan Rom juga. Dan hadis Nabi pun ada sebut berlaku juga peperangan dengan Rom pada akhir zaman, pada akhir masa ni. Tu makna kata semua ahli Rom, orang kata Rom lah ni maksudnya Amerika dan Europe semuanya akan berpakat dan akan serang umat Islam, akan perang dengan umat Islam. Maka hak ni peperangan yang mana akan berlaku malhamah kubra, perlawanan yang terbesar di antara umat Islam dengan orang kafir, sehingga hak ni lah orang panggil kata hak akan timbulnya, orang panggil kata Dajjal. Hak ni tak sampai lagi. Kalau nak mengikut cerita hadis Nabi mari ni tentang alamat tu, mereka tu kuat Rom mari berhimpun dengan ramai-ramai, mari nak perang dengan orang Islam. Rom mula-mula sekali dia mintanya nak perang dengan orang dia hak masuk Islam. Orang Rom, orang kafir hak masuk Islam. Tapi kalau nak tengok dengan keadaan benar duk berlaku sekarang learning tu, ramai dah orang Europe duk masuk Islam. Orang Europe duk masuk Islam saat ni tu betapa banyak sekarang learning. Betapa banyak sekarang learning, bahkan mereka lah yang paling kuat sekali dalam dakwah orang kafir masuk Islam. Mereka masuk Islam, mereka dakwah orang lain masuk Islam. Maka dalam hadis mari Nabi kata mereka tu pakat masuk Islam sehingga orang kafir Rom mula-mula mari nak serangnya, minta nak perang mereka ni dulu. Nak perang dengan kuat ia dulu. Kuat dia hak khianat kuat ia. Kerajaan Rom tu. Mana tak kerajaan Amerika dan kerajaan kuat Europe tu lah. Maka adakah orang Islam serah saudara dia hak masuk Islam? Tak serah. Kerana al-muslim akhul muslim, apabila masuk Islam dah dia jadi adik-beradik dah. Tak boleh nak serah dah. Lagu mana pun perang sama bercampur tangan perang dengan kuat Rom. Hak ni hak Nabi kata kalah mula-mula. Wala yughfarallahu lahum. Nabi Allah SWT tak ampun kepada hak perang hak kalah mula-mula seandainya. Hak tu tak ada siapa lagi marhalah dia dan alamat hak ni. Jadi hak kita nak kecek hari ni daripada alamat kiamat ni, ayat kata alamat tu dekat dah. Kiamat tu dekat dah. Banyak benar dah berlaku daripada alamat kiamat. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi bagi Allah SWT saat ni sehari tu orang panggil kata hak Allah SWT 1000 tahun bagi kita. Bagi Allah SWT tu sangat rapat benar dah kiamatnya. Kita yang duk rasa bilai rasa lama ni, duk rasa lama. Orang hak rasa lama saat ni tu dia duk nampak dunia sedap lagi. Sedap lagi tu dia duk rasa kiamat tu lama. Tapi orang hak nampak kata dunia ni duk kau teruk dah, maka dia tu duk nampak kata kiamat tu duk kau dekat kerana alamat yang ia dapati daripada alamat kiamat saat itu betapa banyak dah hak Nabi royak. Seperti alamat yang paling zahir sekalinya bangkit Nabi, mati Nabi, timbul taun dan juga mati sahabat. Atau benar lepas berlaku habis dah. Lepas tu buka Baitul Maqdis di masa Umar ibn al-Khattab. Buka Baitul Maqdis di masa Umar ibn al-Khattab. Dan juga berlakunya timbulnya fitnah di antara sahabat pembunuhan di antara pembunuhan Uthman bin Affan dan perang di antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Semua saat ni itu Harbul Jamal, semua tu hak Nabi cerita mari kata akan berlaku lagu ni. Sehingga pembunuhan dan Khalifah Uthman bin Affan tu Nabi royak kata mereka tak akan mari kepung kamu, mari minta kamu dan sahabat kamu minta perang, maka kamu tak boleh perang.
Dan Nabi royak kepada Uthman tu satu-satu. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih beri cerita lagu tu, royak tu fitnah tu timbul mengikut hak Nabi cerita satu demi satu. Dan orang panggil kata timbulnya apa ni masalah hak dunia moden sekarang ni. Timbulnya beberapa perkara yang benar moden. Terutamanya hak akhir zaman ni masalah fitnah dan tuduhan khawarij. Tuduhan khawarij masa ni tu kuat benar. Di antara ulama hak ni tuduh hak ni ulama khawarij. Hak ni tuduh hak ni khawarij. Hak ni tuduh hak ni khawarij. Pakak duk tuduh khawarij ke mari tak tahu siapa hak sunnah. Lah pakak duk tuduh ke mari. Di sini ni kita kena kemahkan diri kita. Zahirin alal haq, kita kena duduk di atas kebenaran supaya kita boleh mengeluarkan diri kita daripada sifat yang dituduhkan saat ini. Lepas tu dia mata nak lari lagu mana? Turutlah apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, bahwasanya kita duduk di atas kebenaran ialah Alkitab was sunnah. Barulah kita tak jatuh dalam khawarij. Lepas tu orang khawarij yang disifatkan oleh Nabi SAW, mereka tu baca Quran, pandai baca Quran, tapi tak faham makna, tak pandai nak patibat isi Quran, maka tidak guna perkara habuk. Lepas tu bagi patibat ayat Quran tak kena dengan tepat kerana mereka itu tidak gunakan sahabat dan tidak gunakan orang yang salaf daripada dia, orang daripada dia dalam masalah nak mengertikan hukum-hukum dan apa-apa yang ditafsirkan oleh mereka daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka situlah yang timbul jadi masalah dok tuduh gemari noh. Tu hak ni orang panggil kata timbulnya khawarij mengikut Nabi cerita. Lepas tu timbul kuat orang yang mengakukan Nabi, orang yang mengakukan pekak, orang yang mengakukan pekak ilmiah tinggi, pekak apa ni kedampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pekak wali Allah Subhanahu Wa Taala, pekak siapa ke boleh jumpa Nabi, pekak boleh tidur dengan Nabi. Jadi satu perkara pada akhir zaman kita sekarang ni mengikut Nabi ayat tu khuruju ad'iya'un nubuwah, keluarnya orang yang mengaku Nabi banyak sekali sehingga Nabi kata 30 orang. Sekarang ni tu dah dibilangkan oleh ulama kata 21 orang dah tu mengaku Nabi, ada lagi 9 orang kiamat. Dan keamanan alamat kiamat dah keamanan saat ni dalam umat Islam saat itu di masa Rasulullah sampai ke masa khalifah Khulafaur Rasyidin duduk dalam aman tenteram. Lepas pada tu timbulnya fitnah 1, 2, 3 sehingganya timbulnya orang yang zalim, orang yang pandai zalim orang, dan banyaknya timbulnya bunuh di kalangan umat Islam, kasratul harj. Banyak bunuh saat itu daripada alamat kiamat as-sughra. Dan orang panggil kata apabila tidak ada keamanan, jadi dia timbul masalah. Orang saat ni buat baik dengan orang kerana takut kejahatan dia. Dan kerana takut kejahatan orang. Ittiqa asyarrihi. Takut kejahatan dia. Maka dia buat baik dengan dia tu. Dan orang minta gapo pun hala. Orang minta buat kerongkan tu pun dia hala. Dia hala kerana takut kepada dia saat ni. Ittiqa asyarrihi. Lepas tu masalah amanah tak kena kecek. Amanah saat ni jadi maghraman, jadi benar laba. Boleh kerja pergi pekak, boleh pergi duit, boleh lesen cek, boleh lesen gapo saat ni. Jadi perkara tu terjadi maghraman, jadi kelabaan bagi dia. Ni cuba kita mikir sendirilah masalah ni. Hadis Nabi royak cerak-cerak. Royak kata wal amanatu maghraman. Dan Allah SWT cabut daripada hati lelaki. Laki orang yang maksud cabut daripada hati lelaki ni, ayat atau cabut daripada hati orang yang penuh beramanah. Tiba-tiba dicabutkan sifat amanah. Jadi apa? Jadi orang yang pengkhianat. Jadi amanah saat ni dia duk pegang jadi kelabaan bagi dia. Jadi satu laba bagi dia. Allahu Akbar. Ni alamat yang paling zahir sekali sekarang ni. Kemudian ikut sunan cara hidup orang lain jauh daripada cara Islam.
ikut cara orang lain, ikut cara saat ni, sunan orang kafir saat ni. Kita kena tengok di keadaan. Macam ada orang kata pakai seluar. Pakai seluar saat ni adakah turut orang kafir? Dah. Pakai seluar mengikut kata satral aurat, tutup aurat. Bagi masyarakat tu ya tutup aurat dengan seluar. Pakai baju jaket, pakai baju necktie. Kita turut keadaan dia, masalah pakaian dia saat ni ia panggil tidak menjadikan satu syubhat dalam agama. Kerana dia pakaian biasa. Hak ni masyarakat ni semaya kena pakai piyah. Masyarakat ni kena belik kepala. Masyarakat ni semua tu orang panggil kata ittiba', bukan turut benda yang batil. Maksud turut benda yang batil saat ni kita turut masalah akhlak. Akhlak Islam, akhlak umat Islam lah ni duduk tapak kaki. Jadi manakah khuluqul Quran, akhlak Quran yang mana Nabi telah mensifatinya? Sekarang lah ni dah hilang. Tidak ada. Kita dah baca ya wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia sekali hai Rasulullah. Tapi kita jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak saat ni kita kena letak habis. Kena letak habis. Saya ingat, walaupun ni contoh orang kafir lah, contoh India. Gandhi dengan anak dia Nehru tu pak dia. Dia tanya kata, ayah, kalaulah bagaimanakah akan dihancurkan masyarakat? Adakah dengan sebab orang makan duit? Adakah dengan sebab penuh akidah? Adakah sebab dengan sebab pegangnya? Tak. Dia jawab, dia kata, apabila penuh akhlak. Apabila penuh akhlak. Anak dia kata, patut dia penuh akhlak. Nak duk lagu mana? Dia kata, tak kena duk dah, mau lari. Dia kata penuh akhlak. Tu orang kafir jawab tu. Islam kita kira kata akhlak ni kemuncak. Ahasinukum akhlaqan, setinggi-tinggi sebaik-baik kamu dalam akhlak. Orang yang paling baik sekali khiyarukum. Orang panggil itu sebaik-baik seorang mukmin ialah orang yang eloknya akhlaknya. Jadi hak ni cabut habis. Kita gitu akhlak orang lain. Pakaian hak haram kita gitu. Pakaian hak molek kita tak turut. Raya hak Islam tak ada besar. Dok gi raya hak orang lain. Cuba ngapi mai baru ni. Habis sutrik. Ahli Gaza kita dok kena serai demo. Dok kena bedil. Jadi dok raya dengan peluru bedil hak hidup. Dengan bunga api hak hidup. Bang mati 300 orang sehari. Tapi nari Arab, nari Islam, nari hak kaya saat ni duk legung dengan bedil bunga, naik langit gung sekali lepas tu 330 juta. Bawa lek ambil duit pemalas sampai cerah pagi esok habis 1,000 juta dolar. Patut ahli Gaza duk mati free saja. Tu nak ayat kata ittiba'us sunan, turut sunnah mereka. Turut sunnah mereka, maka sini ni tidak ada hukum nak kata halal ataupun harus boleh buat, tak ada. Kalau nak kata dengan hadis Nabi di sininya ittiba'us sunnah ni, mana tak kita turut sunnah cara hidup orang kafir sampai ke lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh, kalau yang masuk dalam lubang jawab pun pakak masuk. Nak ayat kata Nabi gi cerita dengan lubang jawab saat ni dia, nak ayat kata lubang jawab saat ni tu busung. Lubang jawab ni busung, tapi kita kijang masuk lagi dalam tu. Bukan nak atas sepit kita kacau masuk dak. Nak atas masuk dalam tu. Kita jauh lagi siung gi hidu walaupun busuk. Tak boleh nak ditanggungkan oleh perasaan gapo ni siung bahu saat ni. Kita kacau lagi duduk situ. Makna kata kacau juga walaupun apa neraka nak makan kamu dengan sebabmu ikut tu, kacau dok turut juga. Terutamanya kaum wanita kita. Kaum wanita kita. Seorang tok khatib di Jazair. Dia baca khutbah paling pendek sekali. Dia naik atas mimbar, dia kata alhamdulillahirabbil alamin. Dia kata ahli Jumaat semua. Anak bini demo hok duk le kedai saat ni tu, minta lah kuat demo panggil kelik kerana neraka duk situ.
Kalau mau mari jemaah, mungkin orang kata nak masuk syurga, anak bini munduk situ, tinggal telanjang bogel mu tinggal situ, maka kuat mu pun ahli neraka juga, aku pun sepamu juga, maka aku lu qauli hadza, sudah. No ayat tu besar. Ada besar lagu mana? Masuk dalam kedah, duduk dalam kedah, pakai pun terdedah, semuanya ada belaka, orang dalam kedah pun tak ada katuk, jemaah duk legong-legong. Kita lepas ke anak kita dan bini kita duk beli dalam tu, serupa dengan turut mereka 1%. Tu sini nak ayat kata paling berat sekali. Nisaun kasiyatun ariyatun, tino tu telanjang bogel lah. Tak ada telanjang tapi gak rupa tu telanjang lah. Semua tu alamah kiamat. Dan orang panggil kata timbunya daripada alamat kiamatnya, kita tengok pada negara Arab yang mana hak tak ada pakai selipar boleh bina rumah yang tinggi. Rumah yang tinggi saat ni naik habis. Tengoklah ni dalam negeri kita kata Abu Dhabi, Dubai, Riyadh, Jeddah. Semua saat ni tu duduk berat badu tinggi. Hak Nabi wayak kata apabila Mekah saat ni dilikungi oleh binaan-binaan tinggi, maka tu alamat kiamat segera juga. Sekarang lah ni tu nak likung dah. Mekah lah ni tu siapa dak pergi Mekah tu boleh nampak sikit lagi likung habis tu dah. Orang nak jenguk nampak sikit tak nampak dah. Dilikungkan oleh binaan tinggi. Hak ni tak ada siapa lagi marhalah. Sekarang lah ni tu binaan duk jauh-jauh lagi. Duk jauh-jauh lagi. Duk jauh-jauh lagi dan orang panggil kata Mekah saat ni tu jadi satu bina tu saat ni yang makna kata tempat kesan-kesan Islam saat ni tu akan dibuang habis, kan tidak ada. Hak ni hak Allah ni hak tinggalnya ialah maulud Nabi ya hak duk tinggal duk situ. Mereka tak berani nak kerutuhkan. Benar. Saya yakin. Saya duk kecil-kecil di sana tu, di maulud Nabi tu, bobiah haji ni tak ada orang lain. Pakak lagi duk hatuk pala di pintu maulud Nabi tu sampai darah, ambil darah comok, ambil pasir tok. Allah, berat benar masalah syirik. Dan masalah syirik. Tu daripada Pakistan ke India ke, daripada Bangladesh ke, daripada Afrika ke, mari guling muka tu genyeh di dinding tempat maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya dia belaka tekah tu sebelum pada ya wak bina ya katuk. Ya wak maktabah umum, maktabah al-ammah pada Muhammad Azam Zaid tu. Tu situ tak asal maulud Nabi tu. Pak maulud Nabi wallahu alam. Situ tu. Jadi nak ayat tu alamat kiamat. Alamat kiamat apabila binaan semua saat ni dia naik dan jadi satu perkara yang mana membuatkan orang panggil kata orang tu perhati tengok pak nampak kata kita mari sini boleh tengok alamat kiamat. Boleh tengok alamat kiamat. Tu. Dan satu lagi ni zahir masjid daripada alamat kiamat juga. Orang panggil kata menghiasi masjid. Siapa ke masjid ni sangat jangok. Nabi kata la tuzayyinunha, kamu akan menghiasi masjid. Siapa ke orang panggil kata jangok masjid saat ni tidak ada orang semaya. Sebab apa ya jangok masjid? Kalau dalam sejarah Yahudi dan Nasara, apabila kuat ya tak segi buat ibadat di gereja, ya jangok. Ya jangok dia pakak puji. Situ tu datuk tu buat, situ tu dia ni buat, sini dia ni bui, sini dia ni bui. Jangok sejak sana. Kawin tak apa dah, tak kena pergi dah, kawin dah tempat dia no. Orang dak pergi tengok dah. Orang dak pergi buat situ tu boleh pahala kawin dah. Boleh pahala dah saya. Ni sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian. Maka mari dalam Islam kita Nabi lari jangok masjid Zukhrufatul Masajid. Nabi lari tu kata ni alamat kiamat. Apabila dijangokkan masjid, mereka tengok jangok masjid saja dan besar dan luas, tapi bagi orang semaya tak ada. Tak ada orang semaya. Apabila dipanggilkan suruh jangok masjid, pakak mari penuh pula. Tapi tak ada orang semaya. Hak ni hak Nabi cerita tahu kepada kita. Kita dah nampak tamadah ya.
Padahal ni satu alamat kiamat. Alamat kiamat. Hak ni orang panggil kata, bagi ulama yang kata alamat berlaku dan sentiasa berlaku sampai ke kiamat. Berlaku dan sentiasa berlaku sampai ke kiamat. Duk ada lagu tu. Nak ayat kata payah sekali nak boleh penuh masjid pada akhir zaman hari ni. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab kata umat Islam tak akan jadi izzah, tak akan jadi gagah semula melainkan setelah mana masjiduna masjid Islam ni penuh dengan umat semaya subuh. Kalau tak ada di waktu semaya subuh, umat Islam tak akan dimenang. Tak akan dimenang. Semoga benar-benar duk berlaku di Gaza sekarang lah ni. Bawa masa panjang sikit lah ni, bawa sampai 3 bulan. Hari ni 97 hari hari ni. 97 hari tu tak ada dah. Banyak dah masjid lupa kunut dah. Tak ada dah kunut subuh pun kau dah kunut samada. Tak ada dah kunut apa dah, lupa. Lagi kau lain ada kunut pun lupa dah, mata tak ada apa dah. Jadi kalih biasa lupa kepada saudara, galik kepada dunia kita. Padahal kita sendiri pun satu hari jadi seperti tu juga. Pada hari satu hari akan berlaku lagu tu juga. Kerana Nabi dah jamin kata pada suatu hari umat Islam akan berlaku peperangan. Peperangan. Sebab itulah kita jangan lupa kepada saudara kita. Semoga hari ni esok wandik. Hari ni duk mahai wandik bercakap dah. Pakak beli hadiah, waktu beli hadiah kau ni penuh dah hadiah. Lupa habis segala-galanya. Tidak ada orang yang beri peringatan kata adik-beradik kita duduk di Gaza tu. Laninya 12,000 orang dah no. Budak kecil mati. Wandik kuatnya peluru bedih. Dengan carwak. Kita wandik kita ada jepuk boleh pergi sika mutu toto kipas angin. Kuaya tak ada kena jepuk dak, dia betul jepuk we mari selalu dah. Pakai mati situ selalu. Tu. Jadi lah ni 12,000 orang daripada budak Palestin tu mati dan dalam keadaan mengikut hak hilal dah dan hak mati semuanya 30,000. 30,000. Hak mati syahid, hak temung syiah dah 23,000 orang daripada rakyat Gaza kita hari ni. Tapi dari sebagai khabar gembira kepada kita, ayat kata Israel itu dah lemah dan dunia-dunia pun bakal duk paling belakang daripada Israel. Insya-Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan beri kemenangan dan pertolongan kepada saudara kita. Dan kemenangan ini juga satu daripada alamat kiamat, alamat kiamah sughra. Ayat kata malhamah apa-apa perangai yang mana umat Islam tu akan timbul keadilan dalam keadaan wallahu a'lam secara mana nak jadi. Kalaulah umat Islam ni menang dan keadaan lain tu bakal kembali kepada Allah SWT, akan timbul ketenangan khalifah hukum yang mana ada keamanan sementara, timbul peperangan yang besar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah dengan orang yang benar dan orang yang mukhlasin, orang yang berikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita adalah hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup hanya sementara saja. Hanya kita ni pasti kena duduk dalam fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Kita kena duduk dalam keadaan persediaan kitanya fafirru ilallah. Carilah, lari dan carilah Allah Subhanahu wa taala. Carilah Allah Subhanahu wa taala. Lah ni kita kena cari Allah Subhanahu wa taala. Kena ada hidup dalam diri kita ni dan kita nak cari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala, kita cari majlis ilmi, majlis tempat ngaji, tempat ada orang duk baca surat gapo ni dan kita pergi dengar dan kita kenal Allah Subhanahu wa taala kita, supaya kita tu rajin zikir dan rajin tasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar kenalan,
kita ni jadi seorang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jauh sekali kita nak masuk dalam orang panggil kata wazakirinallaha katsiran wazakirat, orang yang mana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kenal, orang hak kenal saat ni dia banyak sebut. Sebenarnya orang Maha Kasih dia ada file dia kan. Dak sebut semua file dia saat ni tu ustaz nak tulis mesej, ustaz nak gapo. Kita dengan Allah SWT lebih daripada tu lagi kena kenal. Kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kita tak kenal Allah SWT, kita jauh daripadanya. Kita jauh daripada Allah SWT dengan sebab kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, daripada alamat-alamat yang disebutkan, kita ambillah pengajaran dan pengalaman. Itu hanya beberapa perkara ya, dalam 10-20 yang saya sebut sekarang, saya sikit benar saat ni. Hak berlaku dah tu 100 83 alamat yang banyak lagi tidak disebutkan dalam khutbah ini. InsyaAllah ta'ala akan disambung, kita sebut yang lain lagi. Maka hari ini hari yang mulia, marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita beristighfar sebanyak-banyak dengan suci dan ikhlas, dan kita banyakkan doa dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم واحفظ المرابطين منهم برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.